Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhdi Akib bin Muhammad Ridwan, metrik nombor A1900683. Hari ini saya ingin menerangkan salah seorang tokoh yang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud dilahirkan pada 6 Mei 1856 dan meninggal dunia pada 23 September 1939 akibat kanser rahang. Beliau dilahirkan daripada keluarga Yahudi di Freiburg, Moravia. Beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di Universiti Vienna pada tahun 1873. Ketika di Universiti Vienna, beliau banyak menemui beberapa orang guru yang terkenal yang terdiri daripada ahli falsafah dan ahli psikologi, antaranya Brentano, yang menyebabkan beliau lebih minat dalam bidang psikologi. Antara sebab-sebab saya tertarik dengan tokoh ini kerana beliau banyak menghasilkan atau menterjemahkan tentang sifat-sifat dalaman manusia atau kepribadian manusia. Contohnya iaitu teori psikoanalisis tentang minda manusia yang terdiri daripada sedar, parasedar dan tidak sedar. Dan teori-teori lain iaitu teori psikoseksual, fasa oral, fasa anal, fasa falik, fasa latensi dan fasa genital. Sigmund Freud telah memberi banyak sumbangan dalam bidang psikologi, terutama dalam bidang pendidikan, agama dan perubatan. Teori-teorinya juga banyak digunakan dan dijadikan rujukan kepada ahli-ahli psikologi yang lain. Antara teori-teori yang terkenal dan digunakan pakai sehingga hari ini iaitu teori psikoanalitik, teori personality, teori psikoseksual dan teori-teori yang lain. Saya akan menghuraikan secara ringkas tentang teorinya yang memberi rujukan dalam psikologi sehingga masa kini. Yang pertama iaitu teori psikoanalisis. Teori tentang mengukur tahap kesedaran seseorang. Ianya terbahagi kepada 3 tahap iaitu tahap sedar, parasedar dan tidak sedar. Tahap sedar ini merupakan tahap di mana ia merangkumi apa saja seseorang sedari tentang perkara-perkara tertentu. Yang kedua iaitu tahap parasedar, tahap di mana ia mengandungi ingatan-ingatan yang tidak disedari pada masa kini. Tetapi sebenarnya ingatan-ingatan tersebut dapat dan boleh disedari melalui proses memberi perhatian dan mengingat semula. Dan yang terakhir iaitu tahap tidak sedar. Merupakan tahap yang paling penting. Ingatan-ingatan yang tersimpan pada waktu dahulu disisihkan dari tahap sedar. Di dalam teori personality pula, banyak ahli agama menggunakan teori ini sebagai rujukan. Contohnya, ID ini disifatkan seperti nafsu, ego pula disifatkan dengan akal dan super ego pula disifatkan dengan iman. Ketiga-tiga elemen ini untuk menilai personaliti atau perwatakan seseorang. Manakala teori psikoseksual pula iaitu tentang mengukur perkembangan personaliti dan kematangan tingkah laku mengikut fasa umurnya. Ianya terbahagi kepada 5 fasa. Yang pertama iaitu fasa oral, fasa anal, fasa falik, fasa latensi dan fasa genital. Kelima-lima fasa ini mempunyai tingkah laku ataupun personality yang berbeza-beza mengikut peringkat umurnya. Dan yang terakhir iaitu kaedah terapi psikoanalisis, iaitu bagi merawat pesakit neurosis, contohnya menggunakan kaedah hipnosis, perkaitan bebas dan analisis mimpi. Kesimpulannya, apa yang kita boleh kaitkan dalam masyarakat, teori ini amatlah penting untuk dipraktikkan dalam individu ataupun masyarakat agar kita faham cara pemikiran terhadap persekitaran dan dapat memahami perasaan dan tingkah laku orang lain. Tambahan pula, kesemua struktur personality yang terkandung dalam teori ini mengajar kita untuk berfikir secara sistemik serta rasional sama ada dalam keadaan sedar, parasedar dan tidak sedar. Justru itu, kita dapat membezakan perkara yang negatif dan positif terhadap perkara-perkara yang kita ingin lakukan dan dapat memenuhi kehendak dalam diri kita. Sekian, terima kasih.